Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. أما بعد، Bapak-bapak kiram, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita sekarang ini berada pada 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah, yang ia adalah hari-hari yang begitu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah ni tuan-tuan dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr. Wa layalin 'ashr dalam suratul Fajr itu tuan-tuan, ia merujuk kepada 10 malam yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adalah satu perkara yang baik apabila seseorang itu mengatur jadualnya ataupun memperbanyakkan amal kebaikan yang dilakukannya tuan-tuan pada 10 malam yang terawal daripada bulan Zulhijjah tersebut. Kerana itu adalah salah satu daripada amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh golongan para solehin yang lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita sambung pembahasan kita tuan-tuan pada membicarakan kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Pada pertemuan yang lalu kita dah bahaskan tentang salah satu daripada perbahasan utama dalam akidah, iaitu meyakini bahawasanya Allah Ta'ala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan masuk pada perbahasan tentang sifatul kalam. Sifatul kalam lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. وكلامه قديم كسائر صفاته لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Dan sifat kalamnya tidak ada permulaan seperti mana keseluruhan sifatnya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala makhluk, sama ada pada zat, segala sifat dan segala perbuatannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dikatakan oleh golongan yang zalim, yakni orang kafir,
dengan penyucian yang sempurna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perenggan ini Tuan Syekh ataupun pengarang kitab ini tuan-tuan ingin sampaikan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifatnya adalah sifatul kalam. Sifat kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh, dan sifat kalam Allah taala itu qadim seperti mana seluruh sifatnya yang lain. Seperti mana sifat-sifat Allah taala yang lain tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran, maka begitu jugalah sifat kalam Allah tidak ada mula dan tidak ada akhir. Tidak ada mula dan tidak ada akhir. Kerana sesuatu yang ada permulaan pasti ia makhluk, ia baharu. Dan sesuatu yang ada pengakhiran, yang binasa, pasti berhajat kepada yang membinasakannya. Sedangkan yang berhajat itu lemah dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan, kata Tuan Syekh, dan sifat kalamnya tidak ada permulaan seperti mana keseluruhan sifatnya. Sebagai contoh, sifat sama', sifat dengar Allah Subhanahu wa taala tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Sifat lihat Allah Subhanahu wa taala juga tiada mula dan tiada akhir. Sifat ilm iaitu sifat tahu, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Sifat hayat, hidup Allah Subhanahu wa taala tiada mula dan tiada akhir. Iradat, qudrat, sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala tiada mula dan tiada akhir. Sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala tiada mula dan tiada akhir. Begitulah juga dengan sifat kalam Allah, ia tiada mula dan tiada akhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, sifat kalam Allah taala ni ia tidak seperti sifat kalam manusia. Manusia bercakap dengan ada huruf, ada suara dan ada bahasa. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman dengan sifat kalamnya yang azali dan abadi, tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak punya bahasa. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala tiada mula, tiada akhir, dan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak punya bahasa. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa golongan tuan-tuan yang tersalah faham dalam perbahasan ini, lalu mereka mengatakan bahawa sifat kalam Allah taala itu berhuruf, bersuara dan punya bahasa. Seperti golongan yang disebut dengan sebagai al-hashwiyah ataupun golongan al-musyabbihah, golongan yang menyamakan antara Allah dan makhluk. Al-hashwiyah ataupun golongan al-musyabbihah. Dua golongan ni tuan-tuan adalah golongan yang ma'ruf, yang begitu terkenal di kalangan para ulama, bahawa mereka ini adalah golongan yang menyamakan antara Allah dan makhluk, wal-iyazubillahi min dzalik. Lalu mereka berkata Allah Subhanahu wa taala kalamnya itu Allah taala berkata-kata dengan huruf, dengan suara dan dengan bahasa. Kadang-kala bahasanya itu bahasa Arab, kadang-kala bahasanya bahasa Suryani, wal-iyazubillahi min dzalik. Sedangkan bahasa itu tuan-tuan ia adalah sifat bagi makhluk. Dan kalau kita lihat dalam perbahasan di sisi ulama akidah tuan-tuan, perkataan Al-Quran ia boleh datang dengan dua maksud. Al-Quran dengan maksud yang pertama adalah sifat kalam Allah yang azali dan abadi.
Yang ia kita sebut tadi itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak punya bahasa, tiada mula, tiada akhir, dan tidak seperti kalam manusia. Dan Al-Quran juga tuan-tuan, perkataan Al-Quran boleh datang dengan maksud yang kedua, yaitu Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan. Kalau dalam bahasa Arab, al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Lafaz yang diturunkan ni tuan-tuan, apa maksudnya? Kata ulama, lafaz yang diturunkan itu adalah al-maktubu fil mushaf, yang tertulis di dalam mushaf. Bila kita buka mushaf Al-Quranul Karim, kita dapat tengok apa tu tulisan-tulisan yang ada dalam mushaf itu, dan bila kita baca ada huruf, ada suara, ada bahasa, maka itu adalah lafaz yang diturunkan. Okey. Ia ada mula, ada akhir, dan ada huruf, ada suara, ada bahasa. Akan tetapi tuan-tuan, lafaz yang diturunkan itu ia bukanlah karangan Jibril alaihi salam, dan bukan juga karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan karangan Jibril, dan ia bukan juga karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Lafaz yang diturunkan itu, kata ulama, ia adalah ibarat kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Bagaimana kita nak faham ungkapan yang seperti ini tuan-tuan? Lafaz yang diturunkan itu ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Maka ulama kita tuan-tuan buat contoh. Yani apabila dituliskan perkataan Allah, alif lam ha, pada satu papan putih, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ataupun di atas sana ada perkataan Allah, maka bila kita tanya apakah itu, maka kita akan jawab itu adalah Allah. Adakah itu Allah yang menjadi sembahan kita? Tidak, itu adalah tulisan. Itu tulisan. Akan tetapi yang tertulis itu ia menunjuk kepada suatu zat, ia adalah nama bagi satu zat yang menjadi sembahan bagi kita selaku umat Islam. Jadi bila para ulama kita kata lafaz yang diturunkan itu ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi, yakni apa yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran itu ia menunjuk kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Dan apabila kita sedang menanggung mushaf Al-Quranul Karim, kita sedang menanggung nusah Al-Quran sebagai contoh, dengan menggunakan tangan kita, itu tidak bermaksud kita sedang menanggung sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Tidak. Akan tetapi yang sedang kita tanggung itu adalah lafaz yang diturunkan, yang ia menunjuk kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Ibaratnya seperti mana yang kita sebut tadi, bila dituliskan perkataan Allah alif lam ha pada satu lauh, pada satu papan, bila ditanya apakah itu, maka orang akan kata itu adalah Allah. Tapi bukanlah maksudnya di situ yang tertulis itu adalah sembahan, adalah zat yang kita sembah. Tidak, itu tulisan. Tetapi tulisan itu ia menunjuk kepada zat yang menjadi sembahan bagi kita selaku umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran dengan maksud yang kedua ni tuan-tuan, Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan ini, ia kata ulama ada mula dan ada akhir, ada huruf, ada suara dan ada bahasa. Dan ia bukan, walaupun begitu, ia bukan karangan Jibril alaihi salam dan bukan juga karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mendakwa sifat kalam Allah yang azali dan abadi itu ia ada huruf, ada suara dan ada bahasa, maka orang ini menyimpang daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat kalam Allah Taala itu seperti mana yang kita sebut tadi, laisa harfan wala sautan wala lughatan. Ia tidak berhuruf, ia tidak bersuara dan ia tidak punya bahasa. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Disebabkan perkataan Al-Quran itu, tuan-tuan, ia boleh datang dengan dua maksud. Maka kata ulama, ketika mana berada di hadapan orang-orang awam, yakni bukan di dalam majlis ilmu, seperti mana kalau kita sekarang ni dalam majlis ilmu, kalau kita sedang berada di kalangan orang awam yang bukan dalam majlis ilmu, maka kita tak boleh kata Al-Quran itu makhluk. Kerana apa? Kerana itu boleh mengundang salah faham. Kalau seorang tu berkata Al-Quran itu makhluk, boleh jadi nanti orang faham bahawa sifat kalam Allah Ta'ala itu makhluk, sedangkan ia bukan makhluk. Dan kita tak boleh juga kata Al-Quran itu bukan makhluk, kerana nanti orang salah faham lalu mengatakan bahawa mushaf Al-Quran ataupun nuskah Al-Quran yang ada pada tangan kita itu ia bukan makhluk, sedangkan ia makhluk. Lalu yang tepatnya apa, tuan-tuan? Kata ulama, diperincikan Al-Quran dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi itu bukan makhluk. Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan itu adalah makhluk. Begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah maksud kata Tuan Syekh di sini, wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Dan sifat kalamnya tidak ada permulaan seperti mana keseluruhan sifatnya. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala makhluk. Kenapa sifat kalamnya itu tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran? Kerana Allah Taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti makhluknya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala kesemuanya ada permulaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu, zat dan sifatnya tiada permulaan. Kemudian kata Tuan Syekh, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala makhluk sama ada pada zat, segala sifat dan segala perbuatannya. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat makhluk. Bila sebut zat Allah, zatullah, zat Allah, itu bermaksud yang dikendaki daripada ungkapan itu adalah haqiqatullah. Dan kata ulama, la ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui akan hakikat Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut zat makhluk, maka ia merujuk kepada jisim. Diri kita ni, tuan-tuan, yang ada baginya ukuran dan saiz dan boleh dibahagi-bahagikan, itu yang dikatakan sebagai zat makhluk. Adapun zat Allah, ia merujuk kepada hakikat Allah, dan tidak ada yang mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Taala jua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya dari sudut sifat. Sifat-sifat makhluk kesemuanya baharu, ada mula dan ada akhir. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala qadim, tiada mula dan tiada akhir. Sifat dengar Allah Taala tiada mula tiada akhir. Sifat lihat Allah Taala tiada mula dan tiada akhir. Sifat hidup Allah Taala tiada mula tiada akhir. Sifat kehendak Allah Taala tiada mula tiada akhir. Sifat kuasa Allah Taala tiada mula dan tiada akhir. Begitulah seterusnya. Wal af'al, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya dari sudut perbuatannya. Yani bila sebut fi'lullah, ada satu istilah, tuan-tuan, di sisi ulama akidah, yaitu fi'lullah ataupun af'alullah.
itu merujuk kepada ibrazus syai'i minal adami ilal wujud, kekuasaan mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Yang dikatakan perbuatan Allah Ta'ala, ini dikatakan perbuatan Allah Ta'ala itu adalah mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Maka tidak ada yang mencipta dengan makna ini melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Hanya Allah Ta'ala juga yang mencipta. Adapun segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mencipta. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'. Mafhumnya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencipta akan segala sesuatu. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Mafhumnya, tidak ada pencipta selain daripada Allah. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Tuan Syekh, Subhanahu Wa Ta'ala amma yaqulu az-zalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh golongan yang zalim, yakni orang kafir, dengan penyucian yang sempurna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang zalim di sini tuan-tuan yang dimaksudkan oleh Tuan Syekh adalah orang-orang kafir, yakni orang-orang yang telah menyamakan antara Allah dan makhluk. Dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itu mereka lah di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekufuran itu adalah akbaru zulman, kata ulama. Kekufuran itu ia adalah sebesar-besar bentuk kezaliman. Kerana apa? Kerana dia telah, orang yang kafir ni tuan-tuan, orang yang kufur, mereka telah pun menzalimi diri mereka sendiri. Mereka telah mengeluarkan diri mereka daripada cahaya iman kepada kegelapan kekufuran yang melayakkan mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam neraka dan kekal selama-lamanya dalam neraka, diazab di sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu maksud Subhanahu Wa Ta'ala amma yaqulu az-zalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada apa yang didakwa oleh golongan-golongan kafir. Seumpama sebahagian di kalangan kafir mendakwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada baginya anak, ataupun yang mendakwa kononnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada baginya isteri, ataupun yang mendakwa kononnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu duduk bersemayam di atas arasy, ataupun yang mendakwa kononnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, ataupun yang mendakwa kononnya Allah Ta'ala itu ada baginya tangan, kaki, jari, betis, mata dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barang siapa yang menyifatkan Allah Ta'ala dengan satu sifat daripada sifat-sifat makhluk, maka orang ini pada hakikatnya tidak mengenal Tuhan yang disembah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi tuan-tuan pernah berkata, ta'ala ya'anillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubtada'at. Yani Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini tuan-tuan adalah seorang ulama yang dari sudut akidahnya tuan-tuan, beliau berakidah dengan akidah salafus salih. Sebab apa? Sebab beliau hidup pada kurun yang ketiga Hijriyah, yakni kurun yang dekat dengan zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan sanad ilmu beliau ni tuan-tuan, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni, ia kembali kepada Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, dan Abu Hanifah ni tuan-tuan di kalangan tabi'in yang hebat, sempat berguru dengan beberapa orang sahabat, yakni 7 orang sahabat.
Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang yang berada di bidang usuluddin, kalau mereka nak mengkaji dengan lebih detail apakah pegangan-pegangan bagi golongan salafus soleh, golongan-golongan yang hidup pada kurun yang ketiga Hijriyah, maka mereka akan merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, tuan-tuan, beliau berkata, Ta'ala ya'nillah, yani maha suci Allah daripada berukuran. Ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayat. Maha suci Allah Ta'ala daripada berukuran, daripada ada baginya batas-batas akhir, sisi-sisi, anggota-anggota badan yang kecil dan anggota-anggota badan yang besar. Kemudian kata beliau, la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak arah yang 6 tidak meliputinya. Allah Subhanahu wa taala itu arah yang 6 tidak meliputinya. Yani tidak dikatakan Allah taala itu di kanan kita ataupun di kiri kita. Tidak dikatakan Allah Ta'ala itu di hadapan kita atau di belakang kita. Tak dikatakan Allah Ta'ala itu di atas kita ataupun di bawah kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak diliputi oleh arah yang 6 seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat daripada sifat-sifat manusia, maka sungguh orang ini terkeluar ia daripada Islam. Barang siapa yang menyifatkan Allah taala dengan satu sifat daripada sifat-sifat manusia, maka sungguh orang ini terkeluar ia daripada Islam. Wal a'yadzu billahi min zalik. Jadi tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله، إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا، وهي kata Tuan Syekh, maka kesimpulan daripada makna syahadah yang pertama adalah ketetapan adanya 13 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan berulang kali di dalam Al-Quran, baik dari sudut lafaz maupun dari sudut makna. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama beliau menyentuh pengarang kitab ini menyentuh sedikit tentang sifat kalam tadi ini, tuan-tuan, Tuan Syekh mengkhabarkan kepada kita bahawa kesimpulan daripada makna daripada syahadah yang pertama ini, asyhadu an la ilaha illallah, kesimpulan daripada makna syahadah yang pertama ini adalah ketetapan adanya 13 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan adanya 13 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Takarrara dzikruha fil Quran imma lafzan wa imma ma'nan katsira. Yang mana kata Tuan Syekh, yang mana 13 sifat itu dinyatakan berulang kali di dalam Al-Quran, baik dari sudut lafaz maupun dari sudut makna. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah kefarduan yang terbesar. Kata ulama, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajib ke atas seseorang insan adalah mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan. Yani mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajipan yang terbesar. Dan nak kenal Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, ia bukan dengan cara kita mengenal, bukan dengan cara kita mengetahui akan zatnya. Sebab tidak ada yang mengetahui akan zat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala jua. Jadi jalan yang boleh menyampaikan kita kepada ma'rifatullah, jalan yang boleh menyampaikan kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala
adalah dengan kita mempelajari akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kata Tuan Syekh, ketetapan adanya 13 sifat bagi Allah taala. Dan kesemua 13 sifat itu berulang kali disebutkan, dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, baik di sudut lafaz maupun makna. Sifat 13 itu tuan-tuan, di antaranya adalah wujud, qidam, wujud, wahdaniyah, qidam, baqa, qiyamuhu binafsih, qudrah, iradat, ilmu, sama', basar, hayat, kalam, dan mukhalafatu lil hawadith. 13 sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 13 sifat itu tuan-tuan, ada di antaranya yang disebutkan lafaznya di dalam Al-Quran. Contoh sifat sama'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas sami'ul basir. Sami', dan dialah Tuhan yang maha mendengar. Wa huwas sami'ul basir. Basir, dan dialah Tuhan yang maha melihat. Jadi dari situ kita faham bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sama' dan basar. Dan ada juga tuan-tuan di antara sifat-sifat 13 tersebut yang ia tidak dinyatakan dengan lafaz, tetapi maknanya ada. Contoh sifatul wujud. Sifat al-wujud. Al-wujud ni tuan-tuan, kalau kita buka dalam Al-Quran, kita tak jumpa perkataan al-wujud. Akan tetapi makna bagi perkataan wujud itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 10 dari surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afillahi syak. Afillahi syak maknanya tidak ada keraguan pada kewujudan Allah. So dari sini kita faham bahawa Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada, dan tidak ada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akan sifat 13 ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ia adalah salah satu daripada perkara yang fardu ain. Cuma kita di Malaysia ni masyhur dengan pembelajaran sifat 20. Pembelajaran sifat 20, dan dia tidak ada masalah sama ada kita nak berpegang dengan sifat 13 ataupun nak berpegang dengan sifat 20, tidak ada masalah. Kerana kedua-duanya adalah manhaj bagi golongan ahlu sunnah wal jamaah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama kita tuan-tuan yang mengarang tentang sifat 13 ni adalah Syekh Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima, dalam kitab beliau Pohon Agama. Jadi Sultan Alauddin Sulaiman Shah tuan-tuan, dalam kitab tersebut beliau membahaskan sifat 13. Lain sikit daripada ulama-ulama yang lain. Kalau kita lihat dalam kitab Jawahirus Saniyah karangan Tok Syekh Daud Al-Fatani, dalam kitab tersebut dibahaskan tentang sifat 20. Kemudian Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Tuan Minal Al-Fatani, dibahaskan juga dalam kitab tersebut sifat 20. Hidayatul Mutafakkirin karangan Syekh Husain Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari, dibahaskan juga dalam kitab tersebut sifat 20. Kitab Sirajul Huda, dibahaskan dalam kitab tersebut sifat 20. Akan tetapi Sultan Alauddin Sulaiman Shah membahaskan dalam kitab beliau sifat 13. Jadi tidak ada masalah sama ada nak berpegang dengan sifat 13 ataupun nak berpegang dengan sifat 20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mempelajari akan sifat 13, maka kalau dia mati dalam keadaan semikian, maka dia mati dalam keadaan fasik, wal iyaz billahi min zalik. Dia meninggal dunia dalam keadaan fasik. Kerana apa? Kerana dia telah meninggalkan
salah satu daripada perkara yang fardu ain ke atasnya untuk dia mempelajarinya. Dan adakah wajib kita menghafaz sifat 13 tersebut? Jawapannya tidak. Tidak wajib kita menghafaz setiap daripada sifat 13 tersebut. Akan tetapi yang dituntut ke atas kita adalah meyakini akan maknanya. Meyakini akan makna bagi setiap daripada sifat 13 tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau seseorang itu dia tak pernah belajar tentang sifat 20, tetapi dalam dia tak pernah belajar tentang sifat 13 ataupun sifat 20, tetapi dari sudut pegangannya tidak ada pegangan dalam dirinya itu yang bertentangan dengan salah satu daripada makna sifat 13 atau makna sifat 20, maka orang ini dikira sebagai muslim. Akan tetapi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kalau seseorang itu dia tidak pernah belajar sifat 20 ataupun tak pernah belajar sifat 13, akan tetapi ada dalam pegangannya itu, pegangan dalam hatinya itu tuan-tuan, ada dalam pegangannya itu sesuatu yang menafikan salah satu daripada sifat-sifat 13, maka orang ini terkeluar daripada Islam, wa'alaiyazubillah min zalik. Sebagai contoh, dia tak pernah belajar sifat 13, tak pernah belajar sifat 20, tapi dalam hatinya dia meyakini bahawa Allah Ta'ala itu seumpama cahaya yang besar, cahaya yang kuat, yang putih, yang besar. Maka wa'alaiyazubillah min zalik, kalau dia mati dan kerana semikian, maka orang ini mati dan kalian terkeluar dari Islam, wa'alaiyazubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah mempelajari sifat 13 ini ialah satu perkara yang fardu ain, seperti mana yang disebutkan oleh para ulama kita dan kitab-kitab mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Qala al-muallif rahimahullah, al-wujud. Al-wujud, wujud artinya ada, yakni kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada keraguan pada kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada keraguan pada kewujudannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Dalilnya tuan-tuan berdasarkan ayat yang ke-10 dari surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afillahi syak, yakni tidak ada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akal tentang sifat wujud ni tuan-tuan, kata ulama, adalah adanya alam ini. Adanya alam ini ia adalah dalil yang begitu besar atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata ulama, setiap tulisan pasti ada yang menulisnya. Setiap pukulan pasti ada yang memukulnya. Setiap binaan pasti ada yang membinanya. Maka mustahil alam yang terbentang luas yang begitu hebat ciptaannya ini ia wujud dengan sendiri tanpa ada yang menciptanya. Pasti akan ada yang menciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kata ulama, alam ini, adanya alam ini ialah dalil yang terbesar atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ragu-ragu akan kewujudan Tuhan, maka orang ini terkeluar daripada Islam. Apatah lagi orang yang menafikan kewujudan Tuhan, wa'alaiyazubillah min zalik, seumpama golongan etis tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam perbahasan riddah, kata ulama, di sana ada jenis kekufuran yang paling teruk. Yang paling teruk. Ada 3 jenis kekufuran yang paling teruk. Yang pertama, menafikan kewujudan Tuhan. Yakni mereka-mereka yang meyakini bahawa Tuhan ni tak ada. Wa'alaiyazubillah min zalik, seumpama yang menjadi pegangan bagi golongan etis. Kemudian yang kedua, i'tiqad hulul, iaitu meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala meresap dalam diri setiap makhluk.
seperti meresapnya gula dalam air. Wal'iyadzu billahi min zalik. Golongan-golongan yang seperti ini tuan-tuan, bila mereka apabila mereka melihat pokok, maka mereka kata pokok itu adalah Allah. Bila mereka melihat gunung, maka mereka kata gunung itu adalah Allah. Wal'iyadzu billahi min zalik. Sebab apa mereka kata semikian? Kerana mereka meyakini bahawa Allah meresap dalam diri setiap makhluknya. Wal'iyadzu billahi min zalik. Dan yang ketiga tuan-tuan, kata ulama, kekufuran yang paling teruk adalah i'tiqad wahdatul wujud, meyakini bahawa Allah dan alam itu satu. Allah dan alam itu satu. Orang yang seperti ini tuan-tuan, mereka mendakwa tidak ada beza di antara imam dan makmum, kerana kedua-duanya adalah Tuhan, kedua-duanya adalah Allah. Tidak ada beza di antara suami dan isteri, kerana kedua-duanya adalah Allah. Wal'iyadzu billahi min zalik. Maka ini adalah satu kenyataan yang jelas menyimpang daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu sifat yang pertama, iaitu al-wujud. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, wajib kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak ada keraguan pada kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Kebiasaan para ulama tuan-tuan, bila bahaskan tentang sifat 13 ataupun sifat 20, mereka akan terus menyatakan lawan bagi sifat tersebut. Contoh seperti mana yang saya sebut tadi, wujud itu artinya ada, lawannya tiada. Dalilnya adanya alam ini. Kemudian nanti saya akan sebut pula sifat yang kedua adalah sifat al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah itu maknanya esa, lawannya berbilang. Dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu tunggal. Kenapa mesti disebutkan tentang lawannya tuan-tuan? Lawannya. Kerana kata ulama, asy-syai' la yaqwa illa bididdih. Yani kefahaman seseorang itu terhadap sesuatu, dia tidak akan kuat kefahamannya itu, melainkan apabila dia turut faham, melainkan apabila ia turut faham lawan kepada perkara tersebut. Contoh, kita nak faham tinggi, maka kefahaman kita terhadap tinggi itu tuan-tuan akan lebih sempurna apabila kita memahami rendah. Begitu juga kalau kita nak faham pendek, kefahaman kita terhadap pendek itu akan lebih sempurna apabila kita turut memahami panjang. Jadi apabila, sebab itulah tuan-tuan, apabila para ulama kita membahaskan tentang sifat 13 ataupun sifat 20, mereka terus akan menyebutkan lawannya sekian-sekian, supaya kefahaman kita terhadap sifat tersebut adalah kefahaman yang sempurna. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, sifat yang kedua adalah sifat al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah tuan-tuan maknanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat esa, ataupun tunggal, ataupun tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala tunggal dengan maksud tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tunggal juga boleh datang dengan maksud Allah Subhanahu wa taala itu zatnya tidak boleh dibahagi-bahagikan dan tidak boleh dicerai pisahkan. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibahagi-bahagikan, tidak boleh dicerai pisahkan dan tidak boleh dijuzuk-juzukkan. Kerana sesuatu yang boleh dijuzuk-juzukkan, boleh dibahagi-bahagikan dan boleh dipotong-potong, ia tidak dikatakan tunggal.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tunggal dengan maksud zatnya tidak menerima belah bahagi dan tidak ada sekutu baginya pada ketuhanan. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya daripada ayat Al-Quran adalah ayat yang pertama dari suratul Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tunggal. Maka mustahil Allah taala itu berbilang. Mustahil Allah taala itu berbilang. Tentuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Masuk waktu dah. Okey, kita bagi lawan berazan setelah insyaallah.